Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dah lama kita tak bersua muka dengan Pak Chu. Jadi, apa khabar semua? Jadi pada kali ini Pak Chu akan sejumlah 10 episod akan datang ini Pak Chu akan menceritakan tentang minyak dan gas. Apa itu minyak dan gas? Akan Pak Chu cuba menceritakan secara ringkas kepada semua untuk memberi kefahaman macam mana minyak itu terbentuk, macam mana dia berada di dalam bumi dan apakah faktor-faktor yang mengawal kewujudan minyak dan macam mana cara kita keluarkan minyak dan macam mana kita nak sustain ataupun kita pastikan bahawa minyak kita itu berterusan keluar tanpa henti dan sebagainya. Itu adalah merupakan fenomena-fenomena yang cuba Pak Chu ceritakan di dalam 10 episod yang akan datang ini. Jadi sebelum kita meneruskan untuk episod minyak dan gas ini, Pak Chu ingin merakamkan ucapannya terima kasih yang tidak terhingga kepada penaja pada kali ini, iaitu Energy Quest Bersendirian Berhad dan juga Basic France Lab Asia yang telah sudi menaja 10 episod yang berkaitan dengan minyak dan gas. Jadi pada kali ini, pada episod ini, Pak Chu akan menceritakan apa itu minyak yang dikatakan petroleum. Sebab apa dikatakan petroleum? Sebab petroleum tu, petro itu adalah batu. Lium adalah merupakan satu macam cairan ataupun bentuk cairan yang ada di dalam batu. Jadi minyak sebenarnya bukan ada di dalam takungan yang dikatakan di bawah permukaan bumi itu, dalam takungan itu bukan macam itu rupanya. Minyak adalah yang berada di dalam batu yang solid ataupun batu yang pejam, tetapi di dalam batu terdapat pori-pori atau ruang-ruang yang ada dan di situlah minyak mengisi dalam ruang berkenaan. Jadi sebelum pada Pak Chu menceritakan lebih lanjut tentang perkara itu dalam beberapa episod yang akan datang ini, Pak Chu pada kali ini akan menceritakan sejarah sebenarnya petroleum itu. Sebenarnya petroleum memang wujud di dalam bumi. Kemudian dia akan keluar ke permukaan bumi melalui retakan dan menyertai jalan-jalan. Apabila sebabkan tekanan yang tinggi di bahagian bawah, dia akan keluar ke permukaan bumi. Kalau dia keluar ke permukaan bumi, dah tentulah komponen minyak yang ada ataupun petroleum tadi ataupun hidrokarbon tadi. Hidrokarbon adalah sebab dikata hidrogen dan juga ada hidrogen dan juga karbon. Dan kemudian kalau dah keluar ke permukaan bumi, sebahagian daripada yarangan itu akan terpeluap masuk ke dalam atmosfera. Jadi macam dalam bentuk minyak-minyak, macam kita letak ni lah, macam kita letak petroleum kita, minyak petrol kita letak, kita dedahkan, lama-kelamaan akan habis. Sebab apa? Dia akan terperuap. Begitu juga dengan keadaan minyak mentah yang keluar ke permukaan bumi. Apabila dia keluar ke permukaan bumi, semua komponen-komponen yang kompleks di dalam minyak mentah itu akan terkeluar atau terperuap masuk ke dalam atmosfera. Dan mereka akan menyertai carbon cycle yang akan Pak Chu ceritakan sedikit sebanyak nanti di dalam episod yang akan datang. Jadi apabila semua itu dah keluar ke permukaan bumi ataupun dalam istilahnya kita panggil sebagai rembesan atau peresapan yang daripada dalam bumi keluar ke permukaan bumi dan terpeluap. Sebabkan terpeluap, yang mana-mana komponen ataupun bahan yang paling berat sekali di dalam minyak mentah kita panggil sebagai bitumen ataupun tar. Itulah yang tinggal di permukaan bumi. Jadi tar itulah yang akan memberi satu indikator bahawa wujudnya petroleum. Jadi kalau kita tengok dalam masa-masa dalam segi sejarah dahulu kala, 6,000 tahun dahulu, mereka menggunakan komponen tar ini untuk berbagai-bagai kegunaan. Jadi akan Pak Chu terangkan secara persatu selepas ini. Jadi sebenarnya minyak yang pertama sekali dijumpai ataupun tar ataupun rembesan ataupun dia punya, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai seepage,
yang keluar ke permukaan bumi itu dijumpai di Hit. Hit itu adalah satu bandar yang ada di Iraq, di tebing sungai Euphrat di Iraq. Itulah tempat pertama sekali dijumpai minyak mentah yang keluar ke permukaan bumi, dan pada masa itu minyak ataupun dalam bentuk tar itu keluar dalam bentuk seolah-olah macam air pancut. Macam itulah. Itu yang diceritakan dari segi kalau kita baca dalam segi sejarah petroleum, begitulah keluarnya. Jadi dalam masa arkeologi pun memang dah didapati bahawa manusia dahulu kala pun ada menggunakan bahan-bahan daripada punca petroleum ini. Dia menggunakan sebagai pelekat kalau nak buat struktur bangunan yang kuno-kuno dahulu, dia itu sebagai pelekat. Dan kemudian hatta diceritakan bahawa bahtera Nabi Nuh itu sendiri adalah untuk mengawal air masuk ke dalam kapal itu sendiri pun digunakan petroleum atau sumber petroleum atau tar di bahagian sebagai waterproofing ataupun supaya tidak mengelakkan air masuk ke dalam kapal. Malah sampai sekarang ni pun kita masih lagi nelayan menggunakan tar untuk supaya ruang-ruang yang ada di antara papan-papan di dalam kapal mereka itu ataupun bot mereka digalurkan ke tar ini supaya air tidak boleh menembusi masuk ke dalam bot. Jadi kalau kita tahu bahawa dulu pada masa dahulu tar ini ataupun bitumen ini adalah diguna untuk waterproofing dan juga diguna untuk membuat untuk melekat bahan-bahan pottery ataupun bahan-bahan hiasan, dan juga diguna juga sebagai untuk bot ataupun untuk kapal-kapal yang mana supaya tidak berlaku kebocoran dan sebagainya. Jadi semasa zaman Mesopotamia, lebih kurang dalam 4,000 tahun sebelum Masihi, di perkara-perkara begini juga dibuat. Maknanya komponen tar ini banyak digunakan pakai di dalam waterproofing untuk kapal-kapal dan juga bahan perhiasan. Jadi kalau di Mesir sendiri, kita tahu Mesir adalah terkenal dengan Firaunnya. Malah komponen diguna untuk mengawet Firaun itu sendiri pun diguna bahan-bahan daripada petroleum atau daripada bitumen dan juga tar. Jadi dan juga kalau dia di pembinaan Babylon, masa Babylon sendiri pun ada juga bangunan-bangunan itu adalah dekat di antara satu brick dengan satu bongkah batu dengan satu bongkah yang lain, itu diselangi dengan tar. Itu merupakan satu kegunaan yang banyak daripada hasil petroleum ini. Hatta dalam piramid itu sendiri pun banyak dia gunakan tar sebagai bahan untuk menstabilkan struktur piramid itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak yang bahan-bahan daripada sumber petroleum ini dapat digunakan pakai oleh manusia zaman dahulu dan dibawalah sampai zaman sekarang. Jadi kalau kita tahu bahawa pada masa dahulu di samping menggunakan tar ataupun bitumen ini sebagai bahan-bahan binaan, tetapi juga masyarakat dahulu banyak menggunakan bahan ini sebagai sumber bahan-bahan untuk peperangan, sebagai contoh untuk bahan-bahan untuk mortar, dan juga digunakan sebagai bahan perubatan. Dan dikatakan bahawa pada satu ketika bitumen atau tar ini digunakan untuk merawat penyakit gout pada masa berkenaan, dan juga merawat penyakit kuda yang berlaku. Jadi itulah daripada sumber-sumber inilah yang dikatakan bahawa tar ataupun bitumen ini dapat digunakan pakai di dalam perubatan. Jadi sebagai contoh di Amerika, di Latin Amerika ataupun di Amerika dahulu, pada masyarakat dahulu mereka mencari bahan-bahan air tawar dan juga air brine ataupun air garam juga di dalam semasa menggali telaga. Tetapi apabila mereka menjumpai minyak, mereka akan kecewa sebab sebenarnya mereka memerlukan air, bukan memerlukan minyak.
Tetapi sampai satu ketika mereka telah mengumpulkan komponen minyak yang mengecewakan mereka itu, dan kemudian digunakan pakai untuk menghidupkan lampu-lampu. Jadi itu bermulalah era penggunaan bahan petroleum ini di dalam sebagai sumber tenaga. Native Amerika itu juga menggunakan tar ataupun bitumen ini dalam sebagai bahan perubatan juga. Jadi lampu minyak tanah yang pertama diciptakan oleh Latin America itu adalah lebih kurang dalam tahun 1854, dan minyak yang pertama kali digunakan pakai yang sebenarnya dalam masyarakat Cina pun mereka menggunakan minyak ini untuk menghidupkan lampu-lampu ataupun guna pakai sumber petroleum ini sebagai bahan sumber tenaga. Itu adalah merupakan sejarah petroleum yang mula dijumpai di Bandar Hit di Iraq, itu di tebingan Sungai Euphrates. Jadi macam mana dengan negara kita? Negara kita sebenarnya kita masyarakat Iban dan juga masyarakat Dayak di Sarawak memang dah menjumpai minyak ini pada lebih kurang dalam tahun 1882. 1882 lagi menjumpai minyak di kawasan Ulu Baram. Jadi di kawasan Ulu Baram itu mereka menggunakan apabila mereka melihat tar dan juga bitumen yang keluar sebagai seepage atau sebagai resapan ke permukaan bumi, di mana itu adalah punca minyak. Jadi mereka menggali telaga dengan menggunakan tangan mereka sendiri dan kemudian mengambil bahan itu sebagai bahan-bahan untuk perubatan. Jadi masyarakat dahulu kala menggunakan benda itu sebagai bahan perubatan, dan kemudian selepas itulah maka lama-kelamaan dia menggunakan bahan berkenaan untuk sebagai sumber untuk menghidupkan lampu dan sebagainya. Jadi minyak tanah yang pertama, mereka memanggil itu sebagai minyak tanah sebab minyak itu datang daripada tanah. Sebab itu dia kata minyak tanah. Dalam tahun 1882 tadi, dia menggali untuk diambil minyak berkenaan dan digunakan sebagai bahan inilah, sebagai bahan untuk waterproofing dan juga untuk bot dan juga sebagai sumber tenaga ataupun sebagai lampu. Jadi selepas itulah era berkenaan, maka dibuatnya kajian secara terperinci. Pada masa itu adalah Sarawak Shell dah masuk ke Sarawak, dan dari situlah mereka membuat satu eksplorasi petroleum secara besar-besaran, dan kemudian mereka menjumpai perangkap minyak yang besar yang terletak di Canada Hill di Miri. Jadi Miri adalah telaga minyak yang pertama di Malaysia yang dibina pada tahun 1910. Jadi pada masa itu dikoreknya telaga di puncak Canada Hill ataupun banyak gunung Kanada tu. Kalau kita pergi ke Miri, kita akan jumpa itu sahaja yang bukit yang ada di Miri, itu kita panggil sebagai Canada Hill. Dan di puncak itulah adanya satu telaga minyak yang pertama yang dibina di Malaysia. Kita panggil dia Grand Old Lady. Jadi itulah dah mengeluarkan banyak minyak daripada telaga berkenaan. Jadi bermula daripada situlah maka perkembangan petroleum meningkat di Sarawak, dan kemudian banyak telaga-telaga minyak yang telah digali sekitar kawasan Miri dan mengeluarkan hasil yang banyak untuk negara pada masa itulah. Dan kemudian dalam tahun 1960-an barulah dibuat kerja-kerja eksplorasi di kawasan lautan atau di kawasan lepas pantai.
Jadi daripada situlah maka dijumpainya banyak lagi lah medan-medan minyak yang kita jumpai di Sarawak dan juga adanya di Semenanjung Malaysia, iaitu di bahagian Lembangan Malaya, di mana sampai sekarang ni kita masih lagi mengeluarkan hasilnya. Jadi itulah dari segi sejarah oil ataupun sejarah minyak dan gas yang ada di Malaysia ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang ringkas tentang sejarah minyak dan gas ini akan Pak Cu rungkaikan daripada satu persatu macam mana minyak ni terjadi dan macam mana dia tu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, macam mana dia berkumpul dan kemudian macam mana dia terperangkap. Ini akan menjadikan satu akan termasuk dalam tajuk-tajuk yang akan Pak Cu rungkaikan pada masa akan datang. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas yang berkenaan dengan sejarah petroleum pada episod kali ini khas untuk di dalam petroleum dan gas ini, maka rasanya Pak Cu akan berhenti di sini dahulu. InsyaAllah ikutilah program Pak Cu yang berikutnya untuk mengetahui secara ringkas ataupun secara kita memberi kefahaman kepada kita macam mana petroleum terjadi dan macam mana sehinggalah dikeluarkan dari dalam bumi sampailah kita boleh guna sampai sekarang sebagai sumber tenaga utama negara atau sumber hidrokarbon utama negara. Itu sahaja daripada Pak Cu. Sekian saja pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.